Assalamualaikum semua pelajar. Hari ini cikgu akan meneruskan dengan topik yang terakhir dalam bab 2 iaitu 2.2.9 kepentingan keanjalan harga. Untuk topik ini, cikgu akan pecahkan kepada dua bahagian iaitu kepentingan keanjalan harga kepada firma dan juga kepentingan keanjalan harga kepada kerajaan. Kita lihat yang pertama, kepentingan keanjalan harga kepada firma. Firma lazimnya perlu mengetahui sesuatu barang itu anjal atau tak anjal supaya firma dapat menentukan jumlah hasil yang diterima, sama ada maksimum atau minimum. Jadi, firma motifnya adalah untuk mendapat hasil yang paling maksimum. Jadi, mereka perlulah menjalankan strategi tersebut berdasarkan jenis keanjalan barang. Strategi yang perlu dilakukan untuk memaksimumkan hasil adalah perlu menaikkan harga barang untuk barang tak anjal. Contohnya barang pertanian. Barang tak anjal di sini bermaksud barang yang tidak responsif ataupun tidak sensitif pada harga. Maksudnya perubahan harga yang besar tidak memberi kesan yang besar terhadap perubahan kuantiti. Dan untuk barang yang anjal, firma perlu menurunkan harga barang untuk memaksimumkan jumlah hasil. Jadi inilah kepentingan keanjalan harga kepada firma. Berkaitan jenis barang anjal dan tak anjal dengan jumlah hasil dapat ditunjukkan melalui kelok. Melalui kelok di atas dapatlah ditaksirkan bahawa kelok yang landai iaitu kelok barang anjal akan mengalami peningkatan jumlah hasil apabila harga barang diturunkan kerana banyak permintaan akan ditambah oleh pembeli, dan apabila harga dinaikkan, permintaan barang daripada pembeli akan menurun. Sebab itu kita perlu menjalankan strategi menurunkan harga bagi barang anjal. Contoh barang anjal adalah barang mewah dan juga barang perkilangan. Untuk barang tak anjal pula, pengeluar ataupun firma perlu menaikkan harga kerana pengguna tidak sensitif terhadap harga. Contohnya barang keperluan. Walaupun harganya naik, kita tetap akan membeli kan? Jadi itu menunjukkan apabila harga dinaikkan, perubahan atau penurunan kuantiti akan berlaku sedikit sahaja, iaitu di kelok yang curam. Kepentingan yang kedua adalah kepentingan keanjalan harga kepada kerajaan. Kerajaan lazimnya memerlukan keanjalan, iaitu perlu mengetahui barang itu anjal atau tak anjal untuk menjalankan polisi cukai dan subsidi. Cukai adalah segala bentuk tanggungan dan bayaran yang dikenakan oleh kerajaan. Jadi, cukai ini dapat meningkatkan kos pengeluaran dan juga kepada pengeluar dan mengurangkan pendapatan kepada pembeli. Cukai yang dikenakan oleh kerajaan lazimnya memberi kesan kepada pembeli dan pengguna terhadap beberapa perkara, iaitu yang pertama, kos pengeluaran, peralihan kelok penawaran, jumlah penawaran, harga barang, pergerakan kelok permintaan dan juga perubahan keseimbangan. Baiklah kelas, kita akan melihat kesan pengenaan cukai dan tindak balasnya terhadap barang anjal dan tak anjal. Cukai yang dikenakan oleh kerajaan ditetapkan bahawa barang anjal cukainya untuk pengeluar besar, barang tak anjal kecil. Beban cukai untuk pengguna pula bagi barang anjal kecil dan barang tak anjal besar. Jadi kesannya adalah kos pengeluaran akan meningkat. Peralihan kelok akan berlaku pengurangan penawaran. Jumlah penawaran akan berlaku penurunan. Harga barang akan meningkat. Pergerakan kelok akan berlaku penguncupan permintaan kelok dan keseimbangan akan berubah ke kiri. Cuma yang membezakan barang anjal dan tak anjal adalah, kamu dapat nampak dekat sini, kalau barang anjal, penurunan atau peningkatan itu berlaku dengan besar. Cuma dekat harga barang saja dia berlaku dengan kecil sebab dia landai. Geloknya landai. Untuk kelok tak anjal pula, keloknya adalah curam. Jadi bila curam, memanglah harga itu berlaku peningkatan besar. Tapi untuk semua perkara lain, penurunan dan peningkatannya adalah kecil sebab dia landai. Kamu dapat nampak melalui kelok ini, iaitu permintaan anjal, kesannya kepada dengan cukai adalah jika berlaku untuk barang anjal, kamu dapat nampak bahawa
cukai yang dikenakan terhadap pengeluar adalah besar, iaitu dekat P0. Manakala cukai untuk pengguna adalah kecil, iaitu dekat P1, P0 ke P1. Kecil kan? Jadi bila berlaku keadaan ini, ia akan berlaku peralihan kelok, pengurangan penawaran, jumlah penawaran yang dikurangkan. Dan bila beralih, kamu dekat nampak permintaan itu dia berlaku pergerakan kelok ke kiri. Ingatlah, bila cukai dia akan bergerak ke kiri sebab dia akan berlaku peningkatan kos dan pengurangan penawaran. Okey. Untuk barang yang tak anjal pun sama, cuma bezanya adalah dia curam. Bila curam, harganya tinggi, kuantitinya kecil. Jadi kamu dapat nampaklah berlaku penurunan penawaran dengan kecil sahaja, tak besar. Cuma harga cenderung meningkat dengan sangat besar. Itu saja yang membezakan barang anjal dan barang tak anjal dari segi kesannya. Seterusnya kita akan melihat subsidi. Kenapa? Subsidi ini sangat berkait rapat dengan cukai. Bila kerajaan mengenakan tanggungan, dia akan memberi bantuan. Bantuannya adalah subsidi. Kenapa? Subsidi perlu diberikan untuk menetralkan segala bayaran dan tanggungan yang telah dikenakan. Contohnya, jika cukai tinggi ataupun besar, maka subsidi yang diberikan juga besar. Kenapa? Kerajaan perlu berbuat demikian kerana jika dia tidak memberikan subsidi, kemungkinan akan berlaku perubahan gelagat pembelian dan juga gelagat penawaran. Sebab itu kerajaan perlu memberikan subsidi. Okey, kamu dapat nampak di sini, pemberian subsidi ini memberi kesan yang sama macam cukai tadi. Cuma dia berbeza lah dari segi kesan dia. Okey, kesannya adalah kepada kos pengeluaran, peralihan kelok, jumlah penawaran, harga barang, pergerakan kelok, permintaan dan juga perubahan keseimbangan. Okey, kamu dapat nampak melalui jadual yang diberi, iaitu bila cukai tinggi, subsidi juga besar. Okey, ini adalah persamaan yang berhubung langsung. Okey, kos pengeluarannya macam mana? Bila tadi cukai dikenakan, pengeluarannya kosnya tinggi. Jadi subsidi ini menetralkan balik kos yang tinggi tadi, dia akan berlaku pengurangan besar. Daripada peningkatan daripada cukai tadi, bila bagi subsidi, dia akan berlaku pengurangan besar. Sama juga macam cukai tadi, untuk barang anjal, dia akan berkurang dengan besar sebab dia landai. Untuk barang tak anjal, dia akan berkurang dengan kecil sebab dia curam. Tapi untuk harga, kalau barang anjal, harganya menurun dengan kecil. Untuk barang tak anjal, harga menurun dengan besar sebab dia curam. Kamu dapat nampak lah, dia punya ketinggian tu lebih besar dari segi harga. Okey, yang lain tu samalah, cuma dia songsang lah dengan kesan cukai tadi. Contoh, kalau cukai tadi dia meningkat, bila sampai dekat subsidi dia akan menurun. Okey, kamu dapat nampak melalui kelok yang dah diberi, iaitu melalui kelok ini kita dapat nampak lah. Kamu nampak tak? SS iaitu supply ataupun penawaran itu bergerak ke kanan. Apa maksud ke kanan? Bila penawaran bergerak ke kanan, itu bermaksud kos pengeluaran itu berkurang. Bila kos pengeluaran berkurang, penawaran itu dapat dilakukan dengan lebih banyak. Sebab itu berlaku peralihan kelok penawaran. Dan juga berlaku pergerakan kelok permintaan, iaitu bergerak ke kanan. Jadi maksudnya, dia semakin stabil. Sebab itu dia neutralkan balik subsidi ni. Kenapa kerajaan perlu buat demikian, kelas? Kerana jika kerajaan tidak buat demikian, dia akan berlakunya kesan kepada negara, iaitu berlakunya inflasi dan juga deflasi. Sebab tu kerajaan neutralkan balik cukai dengan subsidi. Kesimpulannya pada hari ini, kelas, adalah firma dan kerajaan perlu mengetahui keanjalan sesuatu barang, sama ada anjal atau tak anjal, kerana yang pertama, firma perlu mengetahui barang dan anjal dan tak anjal untuk melihat sama ada ia perlu menaikkan harga barang atau menurunkan harga barang. Jika barang anjal, pengeluar ataupun firma perlu menurunkan harga barang untuk meningkatkan jumlah hasil. Manakala jika barang tak anjal, firma perlu menaikkan harga untuk meningkatkan jumlah hasil kerana objektif firma adalah keuntungan. Manakala kerajaan perlu mengetahui sesuatu barang itu anjal atau tak anjal untuk penentuan polisi cukai dan subsidi. Kenapa? Kerajaan perlu mengetahui barang anjal dan tak anjal itu dah ditentukan bahawa
cukainya bagaimana. Jika cukainya besar, subsidi yang diberikan juga perlu besar. Dan jika cukainya kecil, subsidi yang perlu diberikan adalah kecil. Mengapa? Untuk mengelakkan berlakunya inflasi dan juga deflasi. Jadi kerajaan perlu menetralkan cukai yang besar dengan memberi subsidi yang besar, dan perlu menetralkan cukai yang kecil dengan memberi subsidi yang kecil. Okey, itu sahaja untuk hari ini, dan jika tak faham kamu boleh tanya dalam grup. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.